Assalamualaikum, selamat kembali, selamat tune in ke Bicara Fundamental untuk episod yang ke-127 bersama panel tetap kita Sifu Fundamental, Cikgu Yun CTC dan saya sebagai host anda, Boboy CTC. Jadi selamat datang dan salam sejahtera buat semua. Jadi kepada mereka yang baru sahaja tune in, baru first time join segmen Bicara Fundamental ni, especially mereka yang bosan baru discover apa itu CTC FM, di mana kita menyediakan kandungan education forex secara percuma. Bicara Fundamental pada malam ini dikhususkan untuk membincangkan pergerakan analisa pasaran mata wang dari sudut fundamental yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Yun CTC, kita punya pakar fundamental. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin orang kata tengok episod-episod kita sebelum ni, sebab Cikgu Yun dah cover banyak aspek dalam fundamental dan total kita dah ada 127 episod. Bayangkan betapa banyak ilmu yang telah dikongsikan. Jadi mereka yang nak tengok episod-episod lepas, nak tengok analisa-analisa yang berlalu mungkin di waktu-waktu pasaran yang amat kritikal, bolehlah tonton kesemua episod itu di YouTube rasmi, di channel YouTube rasmi CTC FM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM, dan kita telah pun menyediakan satu playlist khas untuk segmen Bicara Fundamental, di mana kesemua episod Bicara Fundamental telah pun dimuat naik ke dalam playlist itu. So ala-ala dah tonton tu, jangan lupa untuk subscribe, like dan share YouTube channel CTC FM. Okay? Seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home bersama kita, mampu untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Okey, segmen Bicara Fundamental ini dikuasakan oleh XM. Jadi XM dengan motonya Big, Fair dan Human. Pastinya ada sebab kenapa lebih 2.5 juta pelanggan memilih XM sebagai platform dagangan mereka untuk berdagang forex, indeks saham, komoditi, saham, logam dan tenaga. Jadi tak perlu tunggu lagi, daftar akaun XM anda di xm.com, ataupun kita telah pun menyediakan link untuk daftar akaun di description. Hanya perlu tekan link dan nikmati bonus $30 no deposit bonus untuk introduction kepada pelanggan baru XM. Kita juga telah Cikgu Yun menyediakan satu quiz khas untuk penonton pada malam ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita ada pop up satu quiz yang berbunyi, di antara pair berikut yang manakah dikategorikan sebagai risk aversion. Jadi ada 4 pilihan jawapan. Kita ada Euro USD, GBP USD, AUD USD dan USD JPY. So mana satu jawapan yang betul, kita nantikan di hujung segmen di mana kita akan bincangkan soalan ini bersama dengan Cikgu Yun. Jadi stay tune sehingga ke hujung segmen ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada apa-apa soalan, sebarang soalan, request untuk Cikgu Yun tengok apa-apa pair atau analisa mana-mana pair, boleh tinggalkan di ruangan komen. Tapi sebelum itu, pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan juga share segmen ini. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Cikgu Yun CTC. Apa khabar Cikgu Yun? Alhamdulillah, khabar baik, boy. Sihat? Sihat, Alhamdulillah Cikgu. Ya, saya. Cikgu macam mana di sana? Okey? Sini macam ni lah, PKP. Seperti biasa kita tanya perkembangan PKP di kawasan Cikgu dulu. Kami di sini dalam keadaan yang Alhamdulillah kita ada sedikit perubahan yang baik. Kita ada ramai yang diletakkan sebagai kesembuhan daripada kluster, tetapi kita ada pertambahan kes dari sehari ke sehari. Ada sedikit lah yang dalam kuantiti kecil, yang discharge tu lebih, tetapi ada sedikit pertambahan kes. Yang terbaru ni ada 6 kes di kampung Wak Rizam. Oh, okey. Kita dapat kesan dia minggu lepas, dan sekarang ni itu yang terkini lah. Jadi macam mana sekalipun sekatan PKP di tempat kami dah semakin ketat. Okay. Semakin ketat. Jadi purata pergerakan di sini memang agak heavy sedikit sekarang ini selepas MITI membenarkan kerja-kerja ataupun sektor-sektor industri untuk bekerja dengan syarat melepasi piawaian daripada pihak MITI. Dan tapi pada masa yang sama MKN masih lagi menggalakkan untuk rantaian ini diputuskan melalui
kurangkan pergerakan, jadi agak sedikit bercanggah. Namun monitoring memang kena sentiasa dalam keadaan ni lah, dalam keadaan yang alert. Dari sudut bantuan-bantuan dan juga perkara-perkara yang melibatkan inisiatif rangsangan ekonomi di sini memang sentiasa diselia dari semasa ke semasa kepada golongan-golongan mereka yang putus pendapatan, pada golongan mereka yang terpaksa berkorban perniagaan-perniagaan yang tidak dapat untuk bekerja dan bekerja yang dibayar gaji hari, yang tidak dapat meneruskan pendapatan ini. Jadi golongan ini antara yang paling banyak terkesan dan menyebabkan keperluan-keperluan asasi itu senantiasa mendapat liputan. Dan salah satu cara macam mana perlu untuk kita monitor perkara ini adalah kena sentiasa berkomunikasi dengan golongan ini. Itu yang sedang berlaku sekarang. Pasal ketika ini memang amat menyulitkan sedikit kerana kita dah mula mendapat impak daripada rangsangan keuangan yang semakin menyusut, dan situasi keperluan-keperluan ini senantiasa menjadi bualan-bualan hangat. Kadang-kadang tidak semestinya makanan yang mereka perlukan, tetapi adalah dari segi keperluan keuangan sedikit, untuk melihat apa sebenarnya yang mereka perlu. Itu tidak semestinya makanan. Ada yang memerlukan seperti susu, ada yang memerlukan seperti pembersihan, ada yang memerlukan seperti keperluan untuk anak-anak, keperluan asas yang mana dia lebih kepada yang itulah. Makanan setakat ini puratanya daripada golongan pertengahan dah mula terasa perit sedikit. Sebelum ni adalah golongan kita ada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan pertengahan, golongan sederhana dan golongan yang high end. High end kita tak sentuh sebab mereka boleh survive. Tapi golongan ni lah, golongan rendah. Golongan rendah ni purata mereka yang bekerja sendiri, yang bekerja kampung, yang kerja makan gaji hari. Bila terkesan benda macam ni memang nampak sangat lah, benda tu berat. Jadi antara perkara yang saya perlu monitor adalah bagaimanakah kelangsungan hidup mereka secara harian itu dapat diringankan. Jadi setiap hari saya perlu melihat perkara ini supaya ada dia punya pengurangan, penyusutan dan penguncupan. Sebelum ini di fasa 2 memang ketara, dia membesar ataupun dia berkembang. Di fasa 3 semakin berkembang tetapi di sudut lain pula. Di sudut lain, iaitu di sudut keperluan keuangan. Billing ada yang memang kerajaan mengatakan tidak perlu bayar untuk tempoh sekian, tetapi dengan tiada pendapatan, tiada pendapatan bulanan atau pendapatan yang biasa kita terima, penguncupan daripada syarikat-syarikat yang tidak membayar gaji ataupun belum nak membayar gaji atau ditangguhkan pembayaran inflation ni dari kredit inflasi, sebenarnya dia membataskan kehendak apa yang mereka perlukan. Jadi saya sehingga ke saat ini, sehingga ke hari ini, saya melihat bahawa jika PKP ini semakin dipanjangkan lagi, saya khawatir kuasa membeli di tangan-tangan konsumer atau pengguna akan semakin kecil, sangat kecil. Dan apabila sangat kecil, saya khawatir inflasi dari segi bentuk harga-harga keperluan runcit akan bertambah, dia akan meningkat. Sebab mereka dah menanggung kerugian hampir daripada 6 minggu. Jadi perkara ini kita sedang cuba untuk kaji, adakah kerajaan perlu ada satu guideline dalam rancangan ekonomi untuk seterusnya. Jadi adakah di sini cikgu ingin katakan yang cikgu tidak bersetuju untuk PKP diteruskan, ataupun adakah cikgu ingin katakan yang boleh diteruskan tapi dengan guideline tertentu? Saya tak kata tak setuju, sebab saya lihat bagusnya PKP ini adalah dia mendisiplinkan kita. Kita ni jadi berdisiplin. Itu sangat baik. Tapi yang tidak bagusnya adalah sikap setengah golongan itu masih lagi melanggar aturan-aturan PKP itu hanya semata-mata melihat macam tiada perkara apa yang berlaku sebab tak kena dengan dia. Tapi itu risiko yang kurang menarik lah. Attitude setengah golongan itu tidak ambil berat. Masih lagi berlaku begitu. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Wow.
Lebih kurang macam itulah. Yang dari satu yang saya cukup risau adalah besar, sangat besar. Begitu sangat besar. Saya melihat di sini dari sudut perbelanjaan daripada sektor kerajaan sendiri. Apa yang kita belanjakan adalah duit kita. Bukan berbelanja atas kapasiti kerajaan bagi kita duit. Tak, duit kita sendiri. Kita keluarkan susu kita, kita keluarkan WSP kita dapat BPN hasil daripada percukaian yang kita bayar dibayar kembali kepada kita. Ini menyusutkan return of investment daripada pihak kerajaan untuk masa hadapan. Jadi kalau rakyat perasan hal ini, kalau kita pengguna perasan hal ini, sebenarnya kita mengguna pakai kewangan kita sendiri belum sampai masanya. Kita dah guna awal. Ini bukan ini cuma dimudahkan kamu lebih awal. Itu saja. Jadi kena faham konsep ini. Kalau kamu berbelanja tidak kena pada tempatnya, maka kamu sendiri yang merosakkan kewangan kamu. Itu yang saya risau sebenarnya. Sebab semakin besar kita berbelanja, semakin mudah ia distribute ataupun diedarkan untuk diguna pakai. Dia merencatkan perkembangan kewangan kita untuk masa hadapan. Sebab itu duit kita sendiri, kena faham. Lain jika memang kerajaan ada satu dana ataupun satu inisiatif untuk diberi khusus untuk keperluan rakyat daripada lebihan-lebihan atau something, atau daripada sumbangan atau donation, itu lain. Tapi dengan duit kita 6 bulan bukan perkara yang kecil, 6 bulan perkara yang besar. 6 bulan perkara yang besar, perkara yang cukup panjang sebenarnya. Dan saya sendiri melihat perbankan sebelum beberapa hari lepas bagaimana mereka mengatur sistem. Sedangkan pihak perbankan juga sangat berkira-kira bahawa mereka dalam keadaan yang terpaksa akur. Tetapi hakikatnya mereka akan seorang itu balas balik nanti satu masa nanti bila sampai masanya dengan satu keadaan sistem perbankan yang cukup ketat. Saya lah cakap tadi. Masa itu baru kita terasa. Sebelum ni 6 bulan tak terasa kan. Kereta tak payah bayar, rumah tak payah bayar, PTPTN tak payah bayar. So bila dia restructure ataupun start balik sistem, dan masa itulah kita akan dapat menyaksikan. Setelah kita guna pakai simpanan-simpanan kita guna pakai duit yang kita ada, dan bila tiba masa untuk bermula semula, kita terasa kita ada defisit. Ini benda yang kita tak nampak, tapi kita kena fikir macam mana kita nak tambah kewangan di kala inflasi sangat tinggi. Saya nak merasa juga minyak harga 30 sen seliter. Nak merasa juga minyak harga 10 sen seliter. Kalau minyak kemarin kita tahu $6, 66 sen, saya letak minyak boleh bercecah ke paras $5 lepas ni. $5 atau mungkin lebih rendah pada tu. Jadi bila dengan kapasiti yang sebegitu, sesiapa yang trade minyak, kita as a trader dan kita as a consumer di Malaysia, kita kena nampak satu, macam mana pun kerajaan tidak akan potong harga minyak serendah itu walaupun minyak dunia jatuh teruk. So kita takkan boleh argue. Kita nampak minyak jatuh tapi kenapa masih lagi RM1.20, RM1.50? Kenapa tak bukan RM1? Kenapa tak bukan 70 sen? Atau saya letak 50 sen kalau saya? Kata ikut minyak dunia. Tak boleh kerana kos kita dah memang tinggi kan sebelum itu ni kan. Itu perkara yang consumer di Malaysia perlu sedar lah. Okey, cikgu, kita ada telah pun disertai oleh beberapa penonton. Kita ada Fitri Hakim kata salam Cikgu Yun dan Boboy. Waalaikumsalam. Mama Faiz pun salam Cikgu Yun dan Boboy. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, pastikan anda telah pun like page CTC FM dan share video ini agar lebih ramai mendapatkan manfaat daripada perkongsian ilmu oleh cikgu pada malam ini. Jadi cikgu, tanpa buang masa, marilah kita terus lompat ke review ataupun analisa kepada kalender forex kita pada minggu ini. Sila teruskan cikgu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syakban dah menyampai kepada peringkat akhirnya bulan kesayangan Rasulullah SAW, dan malam ini di malam Ladies Night, antara malam-malam terakhir sebelum esok malam kita akan bermula dengan tarawih kita yang pertama bagi menjelang 1 Ramadan insya-Allah, dan esok juga akan diumumkan untuk pelaksanaan ataupun pengumuman bermulanya Ramadan Mubarak insya-Allah yang dijangka pada hari Jumaat. Saya mengambil kesempatan ini, salah silap saya lahir dan batin kepada semua pendengar-pendengar setia Sejuk FM, pada semua mereka-mereka yang melayani ataupun melayari gadget-gadget terhadap segmen-segmen saya di Bicara Fundamental dan apa sahaja segmen saya di Sejuk FM maupun di luar sana. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Kekhilafan itu memang daripada diri saya sendiri yang ternyata hebat dan maha sempurna semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang baik itu kita terus panjang-panjangkan, dan mana yang kurang selesa dan kurang baik itu kita abaikanlah, ya. Terima kasih. Baik, hari ini kita ada 22 April 2020, hari Rabu, iaitu minggu yang ketiga dalam bulan April, di mana pelayaran ataupun pengembaraan makroekonomi dalam keadaan yang lockdown. Beberapa kaunter utama kita lihat didominasi oleh kaunter-kaunter tertentu saja di seluruh dunia. Ini yang dijadikan sebagai risk aversion, dan bagaimana nak mengenal risk itu, dia ada beberapa faktor yang akan mendorong, dan di mana dia mematahkan banyak data-data makroekonomi kerana mengambil kira keuntungan yang kecil dan sedikit, tetapi ianya diperlukan sepanjang masa dan risikonya sangat tinggi. Namun itulah dia antara kenapa risk aversion sangat popular sekarang ini dan menjadikan segala bentuk kekuatan ataupun kelemahan data berada di pilihan yang kedua dan ketiga. Bermula 19 April dan sekarang kita lihat 19 hingga kepada 25 pada hari Sabtu, dan hanya agak menarik minggu ini kita ada beberapa kaunter yang menerbitkan data yang cukup besar impak dan kesannya. Tapi macam mana sekalipun minta pada muka saya dulu daripada skrin cikgu. Kan bagus masuk dia nanti double ke double. Okay. Tutup terus. Okey, baru ngam. Alright, teruskan cikgu. Okey. Baik tuan-tuan. Donald Trump sekali lagi dan kerap kali dan juga acap kali akan rajin untuk keluar TV sepanjang lockdown ini, terutama di Amerika Syarikat. Kita tahu Amerika Syarikat sudah pun mencecah hampir 100,000 yang kluster berjangkit, kematian juga meningkat. Sekarang dia adalah number 1 di dunia, dan ini menggambarkan bahawa the President perlu untuk sentiasa update situasi terkini terutama dalam bidang ekonomi. Dan sekarang ini juga kita maklum bahawa kejatuhan minyak dunia mendapat reaksi. Apakah peranan Donald Trump bagi membantu industri-industri pengeluaran minyak, iaitu US Oil Industries, supaya mereka bertahan, kerana boleh dikatakan hampir setiap hari ada syarikat yang bankrupt atas situasi minyak yang tidak menentu saat ini. Dan ini amat menarik perhatian di Washington. Bagaimanakah mekanisme untuk mereka membantu industri pengeluaran minyak di Amerika untuk boleh bertahan. And then, so Trump bermula pada minggu ini dengan 19 April, masih lagi dia berucap. Setiap jam 6 pagi dia akan berucap, ataupun di antara 5.30 petang dia akan mula untuk berucap, dan mengambil masa di antara 30 minit untuk ucapan beliau, atau lama sedikit pun 45 minit begitu. Masih lagi bermula pada hari Ahad dan hari Isnin diteruskan pada 6.30. Ini yang paling lewat setakat ini yang saya nampak. Purata di antara 6 ataupun 5.45 atau 5.30 pagi. Perkara yang hampir sama merujuk kepada situasi sekarang, dan apa yang dia mention baru-baru ini yang menarik perhatian saya adalah di antara jam hari Selasa 5.40 dan awal pagi tadi 5.46 pagi. Mana beliau mengarahkan kewangan ataupun monetary pula. Kalau kita dipanggil di sini Menteri Keuangan dah dengan cakap Ministry of Finance, untuk merangka satu
sekarang masih nak tengok minyak tuan-tuan, sebab minyak buat besar. Siapa yang punya kekuatan kewangan yang besar, ribu-ribu dolar nak mikir ke, $500 ke atas nak mikir ke, $500 pun besar bagi saya. Dan ini akan lipat daripada RM1,000 ataupun kadang buat kadang-kadang RM2,000. Okey, ini peluang untuk membeli. Anda ada kenaikan sampai 90, bermakna jika $10 kali 90 ia ada 9,000 dolar kat situ. So dah boleh nyanyi-nyanyi gelak-gelak kan, siapa yang ada modal besar lah. Okey, itu cerita pasal minyak. Pergerakan ini nampak kecil tetapi returnnya cukup besar. Okey. Dan pada 5.40 awal semalam, bila Trump menyatakan sedikit tentang arahan beliau bagi mengarahkan pihak kewangan mereka merangka satu plan kewangan bagi membantu industri ini diselamatkan atau mendapat rangsangan ekonomi. Kalau kita dekat Malaysia, kita panggil sebagai pakej rangsangan ekonomi. Kita support kerajaan top up, bantu kerugian mereka. Adalah cara-caranya itu. Dia juga secara tidak langsung menarik perhatian the OPEC Plus, OPEC Plus. Cuma yang menyebabkan dia jatuh, kalau kita lihat kejatuhan yang sangat besar ni, yang sangat besar sebegini, kejatuhan yang sangat dalam bermula pada semalam ni 21 April, jatuh lebih daripada 152 pip, 150 pips ini. Ini disebabkan sentimen yang menjelaskan bahawa tiada kesepakatan OPEC Plus untuk mengurangkan sebarang pemotongan hanya 9.7 juta tong per barrel. Itu pun hanya akan bermula bulan 5, bukan sekarang. Dan kenyataan daripada Rusia juga semalam, ni highlight yang besar daripada BBC. Saya sempat melihat dalam BBC semalam. Dia kata kenapa harga minyak terlalu kuat jatuhnya ni, tidak ada handbrake. Sebab Rusia menyatakan bahawa mereka tidak hairan, mereka tidak concern pun pasal Amerika, sebab mereka hanya boleh memberi statement tetapi tidak mampu untuk melaksana. So ini satu tambaran hebat kepada dunia minyak dunia, seolah Rusia ini mentertawakan Amerika. Mampu ke dia nak selamatkan industri minyak Amerika yang boleh bankrupt, sedangkan boleh katakan setiap hari atau dalam satu minggu itu akan ada syarikat yang bankrupt di Amerika. Memang ada, terutama minyak, memang ada. So market terus mengalami kejatuhan demi kejatuhan. So sehinggalah pada awal pagi tadi, Trump memperjelaskan arahan yang beliau nyatakan itu adalah untuk membantu dan untuk support semula industri minyak Amerika. Barulah minyak mendapat demand terus naik dan sekarang semakin tinggi sedikit. Dan untuk itu OPEC Plus juga menyatakan bahawa sidang OPEC akan dilaksanakan pada 11 hari bulan Mei. Terpaksa berkemungkinan besar akan diawalkan 10 hari lebih awal kerana kejatuhan minyak yang mendadak yang dijangka pada 28 hari bulan April nanti. Itu hari Selasa minggu hadapan. Lebih awal yang sepatutnya 11 hari bulan Mei terpaksa diawalkan kepada 28 hari bulan April untuk mencari kesepakatan dalam menghalang minyak daripada terus mengalami kejatuhan. Okey, untuk 90 juta tong per barrel satu hari itu adalah industri minyak dunia yang purata dikeluarkan setiap hari di seluruh dunia. Dan OPEC hanya memotong 9.7 juta tong, iaitu hampir 10% dan tak sampai. Ini 9.7% lebih kurang. Sedangkan mereka mengeluarkan 90 juta. Ini sebenarnya dia suatu figure yang jauh lagi yang patut dipotong. Okey, untuk cuba melaksanakan defisit ini untuk dikurangkan. Jadi apa yang kita nantikan OPEC bersidang nanti pada 28 itu adalah adakah benar jumlah itu akan dipotong lagi bertambah atau sekurang-kurangnya 40% atau 50% pemotongan kepada 45 juta tong per barrel bagi mensasarkan harga ke paras harga $20. So harapan kita adalah di paras harga $20 per dolar ni, angka $20.30 atau purata harga $20.25, range harga di sini, harga kerja saya ni, bagi setidak-tidaknya memperlahankan kejatuhan minyak, ya. So di sini kita dapati ada di antara 63 ataupun 60 pips ke atas, purata dalam $5 ataupun $6 untuk mendaki yang dijangka
OPEC bersidang 28 yang akan merangsang kenaikan minyak. So ini akan menjatuhkan currency yang terpaksi dengannya. So siapa yang trade minyak memang you dalam keadaan yang cukup selesa kerana kejatuhan ini boleh pop up. Istilah pop up ni maksud saya dia boleh spike atas keputusan mesyuarat OPEC tu nanti insya-Allah. Dan ini peluang keemasan pada trader luar sana. Jika nak beli minyak, you boleh beli sekarang. Jika nak jual minyak, you kena tunggu selepas OPEC meeting. 28, 29, 30 you boleh jual minyak. Jika kadar mereka bersetuju untuk mengurangkan pemotongan minyak daripada 90 juta tong per barrel sehari, dikuncupkan 40%, 50%, satu pengucupan yang cukup besar, dia mampu skyrocketkan minyak melepasi paras $20 per barrel. Satu jumlah yang dirasakan agak munasabah sedikit bagi mengurangkan kebankrapan di mana-mana dunia yang mengeluarkan minyak, terutama US oil industries. Itu antara harapan Donald Trump antara speech ni. Tapi yang kita jelas, Moskow baru saja memberi penjelasan hak mereka, pengeluaran mereka, bukan dia menentukan siapa kita. Agak keras kepala Moskow ataupun Rusia kan. Minyak dia kan dia nak dengar cakap orang kan. Dan Moskow bukan anggota OPEC, tetapi negara yang dijemput atau pengeluar minyak dunia yang dijemput untuk bersama-sama berkompromi ataupun bersekutu bagi persetujuan mencari jalan keluar tentang kejatuhan harga minyak. Kita pun tak tahu Saudi mampu tak mampu atau setuju dengan cadangan-cadangan sebegitu, sebab Saudi punya modal adalah antara $5 hingga $6 per barrel untuk satu tong. Dia declare macam tu. So harga yang melepasi paras $6 masih lagi ada keuntungan kepada Saudi. Tapi bila bawah pada $6, Saudi kena berkira-kira. Itu dipanggil sebagai negative territory. Dan Saudi yang terbesar di dunia juga, jika mengalami negative price, ini bermakna OPEC mesti nak kata wajib, bolehlah kepada wajib. You kena do something to save your oil industries. Otherwise, you will be lost to the ground. Alright? Kuasa Allah Ta'ala. Saya meletakkan $5 purata minyak mampu untuk lebih rendah di paras harga ini, untuk lebih rendah pada tahap ini, antara 5 ni. Ini sekarang $6.69 atau $6.70 ni harga dekat sini. Untuk dia mencuba lagi semakin rendah. Hanya dengan keputusan persetujuan untuk mereka mengurangkan storage dan juga pengeluaran minyak, mampu untuk skyrocketkan lebih tinggi kepada paras ini $20, area $20 di kawasan ni. Atau mungkin dikejar di mana tarikh dia mula start jatuh, $21.77. Ini harga yang sangat-sangat diharapkan oleh US oil industry setakat ini bagi mengurangkan kebankrapan dan beban hutang. Selesai bab tu. Itu hanya semata-mata isu Donald Trump yang bercakap. Sekarang ni tak cakap coronavirus, dia cakap pasal minyak pula. Sebab banyak kawan dia dah bankrupt. Dia kena buat sesuatu. Dan kita terus kepada RBA oleh Bank Australia. Philip Lowe dia baru-baru ni kita nampak bahawa Aussie tidak ada sebarang perubahan dan dia percaya komoditi akan berjaya untuk meningkat ataupun dalam keadaan yang sustain. Kita tahu macam mana pun tetap akan mendapat demand. Yang membiasakan adalah sejauh mana consistently American dollar untuk kekal sebagai currency yang sentiasa mendapat pilihan. Setakat ini mereka selesa dengan harga 63 sen per dolar Amerika dan dijangka mampu ke 66 sen sebelum teknikal melihat bahawa dia akan nose dive untuk jatuh. Nose dive untuk jatuh Aussie dollar ni, apa yang saya lihat dari segi makro adalah apabila gagalnya China yang semakin tidak mendapat positif result dalam inflasi, dalam GDP dan juga dalam situasi import dan ekspor mereka.
Contoh macam data-data CNY kalau kita lihat baru-baru ni, okey, yang ini GDP ni nampak. GDP ni jika dia semakin tinggi, OC akan semakin jatuh. Itu yang menyebabkan OC kita lihat dalam teknikal setakat ini masih bertahan sedikit sebab China boleh lagi bertahan, melainkan China jatuh teruk baru OC akan jatuh teruk. Kan? Setakat ni dia main lindung kat situ je. Kembali kepada jadual kalender kita. Ini kita ada claimant count change yang memberi rangsangan kepada pound sterling dari 170,000 K kepada 12,100 K. Ini memberi kesan kepada siapa yang trade GBP ya. Boleh nampak dia punya result kat sini. Dan sekali lagi pagi tadi Trump bercakap lagi tentang isu situasi ekonomi dunia dan kluster coronavirus dia sentuh sedikit ada peningkatan dan beliau kata kita sedang berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan vaksin dan vaksin itu dalam proses untuk selesai dan juga diguna pakai. So ini juga memberi harapan dunia bahawa Amerika mampu untuk mendapatkan vaksin itu ataupun antidot tersebut. So ini sebenarnya juga merangsangkan dolar sebelah pagi awalnya sebelum dia jatuh sedikit. Kita lihat awal pagi dolar di peringkat dolar ini. Ini waktu yang nampak spike kecil ni. Jam 6 pagi ni dia besarkan sedikit. Dia dah jatuh, Trump punya cakap terbang. Aduh. Sabar je lah aku. So kalau kita lihat balik dari segi sudut masanya, memang waktu dia lah pukul 6 pagi dia berucap kan. Kita baru nak open day. Okay. And then kita ada retail sales untuk OC. Satu baca data yang cukup baik. Buat berbelanja rupanya Australian dollar untuk bulan lepas. Saat PKP mereka boleh berbelanja. Ini bermakna betul apa yang RBA nyatakan sebelum ini, di mana mereka tiada sebarang, tidak perlu untuk membuat perubahan dia punya rate, tidak boleh untuk dan tidak akan tergesa-gesa, hanya perlu melihat situasi terkini tetapi hanya akan bertindak jika dia perlu sahaja. So apa yang Mr. Rob Lowe bagi tahu tu ada potensi lah bahawa seorang OC setakat yang baik sedikit. Okey, itu dia kategori AUD dan nanti kita akan datang besok insya-Allah 11 siangnya pada 23 April. Petang kita ada PMI untuk ni. Nah, ni yang menarik perhatian saya, trade di luar sana. Minggu ini minggu yang cukup besar data terhadap PMI. Data PMI kita tengok. Data PMI ini kita tahu Purchasing Market Index dia akan memberi gambaran industri di dalam kawasan tersebut. Bermula kita mula pada France untuk euro, kita ada euro, kita ada Jerman, kita ada GBP, kita ada USD, kita ada US dollar. So ada dollar, ada GBP, ada euro, dua-dua PMI. Tengok figure dia. Figure yang disaksikan di sini dalam zon ini kita lihat menyusut sangat kecil. Daripada 27 dia menyusut 25.1 sasaran untuk euro bagi jam 3 suku. 3.5 yang paling ketara kesan nanti ada di peringkat Jerman ya. Di 3.5 ni yang paling besar dia punya movement, yang paling ketara kesan. Jika Jerman juga semakin menyusut mungkin 35. Contoh ni mungkin 30. Kemudian untuk servis PMI daripada 29 mungkin 25, mungkin 27, mungkin 20 menyusut, maka euro akan nose dive, semakin teruk jatuh ke bawah. Sebab figure ni menyusut sangat ketara. Figure ni sangat ketara. So berhati-hati sesiapa yang berkira-kira nak membeli euro untuk besok bermula jam 3 petang di akhir dagangan Tokyo dan Sydney, bermulanya dagangan London Barclays. Berhati-hati jika figurnya itu figure yang merosot, maka saya tak menggalakkan untuk membeli euro. Saya galakkan untuk jual euro secara rally, secara momentum. Kenaikan itu adalah peluang untuk menjual. Kenaikan dia adalah peluang untuk menjual. Itu yang saya nampak dekat euro sekarang. Untuk dia pergi lebih tinggi agak sukar, untuk dia pergi jauh agak perlahan, tetapi
kosong-kosong, yang lain semua menyusut teruk, juga agak kecil, ataupun juga agak mendadak juga tanya di 47 sebelum itu dan sampai 42. Jika dia di bawah parasan 30, kita dapat menyaksikan bahawa ekonomi yang terkuat sekarang ini dari segi bermakna juga akan mengalami pengangkutan. So, pound sterling agak rally untuk naik, tetapi peluang untuk menjual. Peluang untuk menjual. Okey, maksud saya kenapa? Ada 3 perkara yang saya suka pasal pound sterling. Dan pound sterling, 3 perkara ini akan menjadikannya jatuh dan jatuh. GBP ni akan jatuh. 3 kali saya sebut jatuh. Kenaikannya apa yang berlaku adalah kenaikan disebabkan kesan seketika, seketika saja. Tapi the major trend is dia akan jatuh. Nombor satu sekali adalah Brexit. Brexit dia belum selesai, tuan-tuan. Kena ingat. Dan Brexit dia tidak ada penangguhan. Boris Johnson kata there will be no delaying dalam istilah bersetuju dengan syarat-syarat Brexit daripada Eurozone setelah mereka berjaya mendapat lulus Brexit, tetapi syaratnya itu belum ditandatangani. Itu tetap akan diteruskan. Itu juga akan memberi kesan kepada kejatuhan GBP yang ketara. Satu. Nombor dua adalah kesan geografi politik yang berlaku di Eurozone, yang berlaku di UK itu sendiri juga. Alright. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh lockdown dia, coronavirus dia. Jika dia gagal untuk memperbaiki inisiatif untuk merawat dan sebagainya, ini akan menambah kesengsaraan UK dalam Brexit untuk semakin rendah. Sebelum ni kan cikgu sebentar ya. Kita ada masalah teknikal dari segi memaparkan video atau muka Cikgu Yun, jadi kita akan keluarkan suara saja. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat stay tune in. Kita tak dapat tunjukkan muka cikgu tapi suara cikgu ada, jadi bolehlah terus menonton segmen ini. Okay, cikgu. Untuk pengetahuan cikgu, gambar cikgu tak ada tapi suara cikgu ada, jadi jangan risau, boleh teruskan perkongsian cikgu. Oh, muka tak keluar. Wah, tak jadi artis lah ni. Line malam ni agak kurang menyebelahi kita, cikgu. Apa nak buat? Kita nak akur lah. Masuklah. Sebelah malam kan 1 gig percuma ya. Semua orang menggunakan internet. Boleh dengar boy? Boleh. Okey, tak apa. So itu tentang pound sterling. Saya tak kata dia akan jadi sekarang, jadi besok pagi, tengah malam nanti, tetapi itulah 3 bentuk utama yang akan memberi rangsangan kepada kejatuhan pound sterling. Jelas sekarang ini. Dan ditambah pula dengan kedudukan data yang semakin di bawah, data bacaan-bacaan yang positif, semua dalam kategori negatif. So ini akan merencatkan sedikit pergerakan pound secara keseluruhannya. And then kita ada PMI juga di waktu yang serentak bagi sektor pound sterling, yang ini lagi ketara kejatuhannya bagi sudut perkhidmatan daripada 34.5 kepada 29.6 lah. Ini antara yang paling rendah, belum paling rendah tapi antara yang terendah, bawah 30 agak rendah. Euro 25.1 sasarannya lah, ni rendah sangat lah kalau ikutkan saya. And then 39 agak rendah di bawah 40, 29 pun rendah daripada 30 pada 40. Ini cuma GBP saja yang masih di paras jangkaan melepasi 40. Dan jika dia menyusul kepada bacaan 35, 36 ni, dia akan masuk, akan datang untuk bulan depan, dia akan dalam kategori negative territory. Masa tu kita boleh dapat melihat bahawa pergerakan pound tidak akan dalam keadaan yang terlalu angan-angan nak pergi skyrocket. Tak akan jadi macam tu. Dia bergerak meningkat, tetapi meningkat secara relative dan di atas faktor teknikal. Daripada makroekonominya dia memang worse. Dan kita ada
unemployment claims. This one is need to be focused. Sesiapa yang trade American dollar, trade gold, emas, trade minyak, oil, crude Brent dan something WTI, trade stock, USD index, you need to focus on this data impact, alright, on 8:30 p.m. Forecasting around 4 juta, 4,500,000 unemployment claims yang dijangka menyusut kerana forecast, the previous was 5,245,000, dia menyusut kepada 4,500. Baik bacaan ini, agak baik sedikit, okey, walaupun angkanya juta. Macam saya katakan sebelum ni, minggu lepas kita ada sedikit lihat sejarah previous minggu-minggu yang lalu, di mana sukar untuk melepasi paras harga 300,000 sebelum ni. Paling tidak pun 200,000 lebih, 200 lebih, macam tu je. In between range 200,000 hingga range 300,000 monthly. Tetapi sekarang angkanya main juta pun tu. Dan jutanya bukan 1 juta, 2 juta, 5 juta, 4 juta. Banyak tu cikgu. Banyak sangat, 20 kali ganda, 10 kali ganda. Tapi ini menyusut. So kita nak lihat, adakah benar di Amerika yang dalam keadaan sekarang ini pandemik, kita tahu berjaya untuk menyusut kepada 4,500,000, mungkin ini 4 juta atau 3 juta. Tapi jika dia pergi kepada angka 5 juta sekalipun, dolar tak dalam keadaan sell off yang kuat. Waimah dia fit sekalipun, dia bukan dalam keadaan yang sell off yang kuat. Faham kan dia? Dia bukan dalam sell off yang kuat. Dolar ni dalam keadaan sekarang ini, dia adalah mata wang yang mendapat perhatian utama. Dan kita tahu urus niaga dunia selalunya dalam keadaan yang memilih apakah pilihan currency yang selamat, apakah pilihan currency yang bersesuaian tetapi tidak mempunyai kerugian yang besar. Jawapannya adalah dolar. Sebab kita nampak pergerakan dolar, pergerakan yang sangat berisiko, tetapi risiko itu diketepikan. Risiko itu tewas. Dengan apa? Dengan investors yang memilih biarpun kecil pulangannya, tetapi pelaburan mereka masih lagi selamat berbanding mata wang lain. So risk aversion berlaku di situ. Kena faham kat situ. Right? Okay. Dan kita ada flash manufacturing PMI pada jam 9.45 malam, di malam esok insyaAllah. Ni malam pertama kita tarawih tuan-tuan. Malam esok insyaAllah, malam Jumaat. InsyaAllah. Okay. Bolehlah buat berapa banyak nak buat pun. Menyusutnya agak ketara, 10 poin dia menyusut. 10 poin daripada 10 poin, 13 poin, 48 kepada 35.1. Jadi kita lihat dia punya forecast ni macam teruknya, dia jatuh teruk sangat. Tapi kenapa dolar masih tidak jatuh teruk? Macam saya katakan tadi, in terms of macroeconomy, all of this was worse. Seriously worse. Seriously bad. Macam Michael Jackson cakap. Kan? Tetapi disebabkan penghindaran risiko-risiko ini diketepikan, dan dalam pada masa yang sama pakej-pakej rangsangan ekonomi di setiap negara ditonjolkan. Sebab setidak-tidaknya dia membantu pelaburan, itu yang membuat dia bertahan sedikit, bukan bertahan terus, bertahan sedikit. Dan pada masa yang sama ini secara tidak langsung investor itu beralih daripada satu bentuk pelaburan yang kecil sangat dia punya return of investment daripada kerugian yang besar. Tak apalah, dan durasinya pendek, iaitu kepada dollar index. So bila kita kembali kat situ, itu antara sebab kenapa dolar agak sedikit sustain lah, ataupun sedikit stable, sukar untuk jatuh teruk.
Tapi jika tiada isu pandemik di dunia ini dan beginilah datanya, kau jual kuat-kuat dolar tu. Jangan kau lihat belakang, kau tinggalkan yang belakang, kau cakap aku jual. Jual sampai habis, kau tekan button sampai tenggelam button. Itu di kala ekonomi yang normal macam mana lazim sebelum-sebelum ini. Asal result yang publishnya tidak baik, currency itu akan jadi lemah. Bila result itu solid, automatically buy kuat-kuat skyrocket. Tak ingat belakang, nak belanja pun sorry, naik lori. Kalau rugi, alamak gua MC, jumpa lagi. Depo sekali lagi. Kita nampak perbezaan kat situ. And then kita kembali kepada data berkala kita. Jam 2:11 petang hari Jumaat nanti, insyaAllah. Pun dah lama tak solat Jumaat. Kita tak nafikan. Saya rasa dah dekat 5 minggu. Kalender ni cikgu dah tukarkan kepada timing Malaysia ke cikgu? Yelah, timing Malaysia lah. Okey. 2 PM kan 2 petang. Yelah, sebab kalau saya masih guna GMT. Well, you orang putih. Tak tahu setting sebenarnya cikgu. I orang Melayu. Tak ada masalah. Okey, agak sedikit awal diterbit. Commonly kalau untuk retail sales ni dia 5.30 petang atau 4.30 petang di tapi untuk hari Jumaat 24 ni dia keluar lebih awal jam 2 petang. Maknanya dia tahu kita tak sembahyang Jumaat, dia keluarkan awal. Okey, previous kita nampak bahawa menyusut sebanyak negatif 0.3%. Dan jangkaan kita pada bulan ini menyusut lagi negatif 5.0%. So result yang dihadapan ini untuk sedikit sebanyak membantu pound sterling untuk kita bid ataupun kita ask adalah satu figure yang kecil. Contoh keluar ting negatif 3.0. Bermakna kita weak ke UK ini weak atau UK ini strong. Kalau ikut komposisi kumpulan masih lagi weak sebab dia negatif. Betul kan boy? Semakin negatif lah cikgu. Dia daripada negatif biasa dia lagi negatif. Tak. Daripada negatif ni negatif 0.5 ni ke 5.0 cikgu. Ni negatif 5.0. Okey. Dia keluar negatif tapi 3.0. Tapi better lah kalau macam tu. Walaupun masih betul. negatif. Yes. Dia masih lagi kumpulan better. Namun kumpulan utamanya tetap worse. Pasal dia negatif. Boleh faham tak? Okey. Alright. Cuma apa yang memberi rangsangan kepada kita as a traders ni adalah walaupun kecil, walaupun dalam kumpulan yang masih lagi negatif territory, tapi the result is better than ni forecast kan. So kita boleh beli. At least untuk satu hari tu kita boleh beli lah sampai malam kan. Senin jangan dengar dia lagi. Exit terus ambil profit. So jika dia keluar mungkin sama angka dia negatif 5.0 atau negatif 6, negatif 7 on that time hari Jumaat nanti, maka sampai ke malam lah kita jual pound sterling tu. Jangan simpan-simpan, jual aja. Naik je kita jual sampai dia penat. Nanti dia jatuh bawa sampai minggu depan. InsyaAllah. Cara nak baca dia. Okay. And then kita ada jam 4 petang. So 4 petang ni kita nampak euro dia ada I4 climate. Jerman adalah negara yang paling kaya, tuan-tuan. Negara yang paling kaya, negara yang diletakkan sebagai ayah di kawasan dekat Eurozone. Dalam Eurozone lah, bukan dalam dunia. Bukan. Di Eurozone lah, di Eurozone. Dia ni tycoon, Cakap dia tu laku. Peranan dia itu sangat berpengaruh. Dan kekuatan euro commonly dipengaruhi oleh ekonomi Germany. Jika result yang diperlukan 79.7 daripada 86.1, in between 4 points atau 5 point atau 6 point di sini menyusut dan dia berjaya bid katalah 85 atau ke atas lagi, maka euro ini akan mengalami satu pergerakan kenaikan.
kenaikan yang dalam keadaan yang secara dikatakan, kalau kita kata spike boleh untuk spike, tetapi bukan spike yang berpanjangan tuan-tuan. Ini sangat ketara sebab ini satu-satunya harapan mereka yang trade euro pada hari Jumaat nanti, insya-Allah, bahawa data ini mampu untuk ditewaskan kepada melepasi paras 80 ke atas seperti mana 86. So daripada sini kita akan dapat peluang, dapat peluang untuk sekali-sekali beli euro lah, Tapi jika dia menyusut dan terus menyusut, macam saya katakan tadi, kenaikan euro adalah momentum peluang untuk kita menjual dan menjual. Jadi sejauh mana pergerakan jualan dan kejatuhannya itu, lihatlah kepada teknikal masing-masing lagi pilih harga. Right, itu kekuatan Jerman dan kelemahan dia. Pengaruh dia sangat besar. Dan then kita ada Core Durable Goods Order. Okey, yang ini sebelah malam lah. Satu data yang ini dinantikan. Saya sangat nantikan data ini. Peluang untuk kita dalam keadaan yang trending, jika dia mampu untuk konsisten, iaitu saya mengharapkan satu data di sini yang positif. Yang saya mengharapkan dia positif. Ni dah teknikal harapan ni. Ya. Mengharapkan dia sebab positif itu dia akan membina demand terhadap investors yang saya katakan sekarang ini beralih kepada Amerika, pada dolar. Walaupun kecil dia punya return of investment, tetapi risiko ianya selamat sedikit lah daripada kejatuhan. So kita harapkan durable goods order ini meningkat bukanlah pergi kepada negatif 8.1, negatif 7, tak. Meningkat adalah negatif 3, negatif 2, negatif 4, negatif 5, better than daripada 6.5. Itu yang kita nakkan meningkat, walaupun keluarganya keluarga yang negatif. Itu. So dengan itu keyakinan kita untuk kekal membeli dolar di saat ini lebih selesa lah. Lebih selesa. Tapi jika dia mendapat satu result yang sebaliknya, iaitu lebih daripada sasaran, mungkin negatif 8, negatif 7, negatif 9 dan seterusnya, kejatuhan dolar bukan dalam keadaan yang nosedive. Itu yang menjadikan kita terkangkang kat tengah-tengah. Terkangkang kat tengah tu maksud saya dalam keadaan yang nak jatuh tak boleh jatuh. Sepatutnya jatuh tak jatuh. Jatuh sikit rally, Keratas. Maksud saya macam tu. Itu bahasa pasar dia. Better kalau kita harapkan mudah-mudahan result dia lebih baik. For sure kita akan buy dengan keadaan yang confident. Ini yang saya lakukan sebagai apa itu risk aversion, tuan-tuan. Kamu menghindarkan risk, kamu menidakkan, kamu melangkaui hakikat. Itu dipanggil risk aversion. Satu fenomena di mana investors, traders dan segala bentuk investment di dunia beralih kepada satu pilihan, dan pilihan itu adalah pilihan yang popular, dan popularnya itu adalah di kalangan the safe haven, iaitu dolar. Jadi oleh kerana pandemik ini mempengaruhi segala bentuk ekonomi seluruh dunia, dan kita tahu di Eropah banyak yang dah tewas, di Asia sedang dalam pemulihan, tetapi di benua Amerika it getting worse. When it's getting worse, it's mean from our side di Asia dan juga di sebelah Europe, pertahanan euro dalam keadaan yang sangat lemah. So demand terhadap dolar, ya, ada demand. So fenomena risk aversion ini adalah satu fenomena yang jarang berlaku, dan jika ia berlaku, dia tidak pernah dalam keadaan yang lama. Hanya perkara-perkara tertentu saja, dan tempohnya tidaklah sejauh mana yang kita gambarkan. Tetapi dari isu pandemik ini menyebabkan risk aversion jadi popular. Itu kelebihan risk aversion. You menidakkan makroekonomi, you menidakkan fundamental,
Hanya semata-mata you yakin duit ni boleh pakai, duit lain tak boleh pakai. Ayo, wah, nak aku baling je laptop ni ke bawah rasanya. Okey tuan-tuan, kita dah memperlihatkan dan saya dah juga memperjelaskan. Apa yang saya jelaskan ini lebih kepada suatu bentuk ilmiah yang saya rasa insya-Allah ada manfaatnya, kita lebih guna pakai. Memang ramai yang mungkin tidak melihat apa itu jenis-jenis lorongan yang macam saya buka tadi. Untuk reservation itu apakah benda, dekat dalam data dia tak cakap. Kenapa perlu kita ambil tahu apa currency yang akan terlibat dan macam mana ia berfungsi dan di kala mana ia berfungsi, dan adakah ianya lebih hebat daripada data berkala? Pada saya, ya, betul. Sebab dia adalah lebih kepada mentaliti ataupun satu sistem atas pilihan. Jika kita lihat data-data ni yang terbit akan datang ni, insya-Allah kita ada dapat result yang penuh di tepi-tepinya ini. Waimah dia negatif positif sekalipun, ujungnya tetap memilih dolar juga. Itu yang paling mudah. Kalau kita tengok minggu lepas, contoh kita klik okey, macam 15, 14 dan ni ada result yang banyak sedikit. Okey. Macam ni kita ketara core retail salesnya baik. Kan negatif pergi negatif tetapi menyusut sedikit, tapi masih tetap negatif, jadilah hijau. Ni 8.0, 8.7. Ini negatif 8.7. Ini retail sale ni sepatutnya menjatuhkan dolar sedalam-dalamnya rindu. Dalamnya rindu. Tapi tak boleh. Cuba kita tengok kita punya ni kejap Kita punya chart berapa hari bulan ni boy Kita tengok kejap 15 hari bulan 4. Okey, USD JPY 15 bulan 4. Kita akan sedikit. Tet. Ni 15 hari bulan 4. Ini kumpulan 15 hari bulan 4 di kawasan sini. Sekarang jam berapa dia punya tu? 8.30 malam. 8.30 malam 15 hari bulan 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas, bukan ke bawah. Ni yang ketul ni. Nampak je ke? Boleh nampak? Okey, nanti kita buka sikit lagi, tarik sikit lagi sekejap ni. 16 tadi 15. Ya. Tadi kerja kita. Ni kan satu ni yang hijau. Allahu Akbar. Ni satu ni yang hijau ni. Ke 8.30 malam. Okey, cuba kita betulkan sikit. Dia terbit serentak dia ada core retail sales ini, and then dia ada retail sales. Yang berjaya mendapat keputusan yang baik adalah core retail sales, iaitu berlaku peningkatan. Asalnya dianggap menguncup tapi dia meningkat. Yang gagal sama sekali dan worst adalah jualan bulanan dia. Peruncitan dia sangat teruk, negatif 8.7. Ini paling teruk pernah saya jumpa sejarah sini. Maknanya orang mereka tak mampu nak berbelanja ke apa? Tak ada duit ke apa? Harga mahal sangat ke apa? Betul kan? Sebab ni pandemik ni pasal kan? Okey, bermakna dia akan ada dua bentuk. Dia akan ada satu data yang bercampur. Ni bercampur. Dia bercampur-campur. Jika kita lihat setengah jam, ini bermakna satu batang setengah jam akan bercampur. Siapa win, siapa loss. Right? So kita pergi balik dekat data kita. Ni tadi kita dah nampak pukul 8.30 ataupun pukul 8 malam. Ni 8 malam punya candle. Berlaku kenaikan, baru dia mengalami kejatuhan. So ini data yang bercampur. Jika dia sustain, dia akan terus lebih tinggi. Baik, kejatuhan yang berlaku ni dipanggil reservation. Di peringkat support dia itu dalam keadaan yang, lihat, ada 1, 2 dan 3 batang candle ini support untuk USD. Tetap juga dibeli. Cakap gila rupanya. Jatuh lagi, beli lagi. Ni semua yang jatuh ni tuan-tuan, kalau ikut dalam segi disiplin teknikal, I dah sampai resistance, I mesti sell. Ya betul. I dah sampai support, I mesti buy. Ya betul. Kan? Disiplin ni betul. Kita tengok in terms of 1 hour, satu top, dua top. Ni dah ada 2 double top. Disiplin double top adalah untuk dijual. Disiplin double bottom adalah untuk dibeli.
memang dia akan naik, akan turun. Siapa trade ikut cara ni, insyaAllah kamu memang akan profit. Tapi faham tak faham apa maksudnya. Ini signal tak bagus. Signal ke laut. Janganlah macam tu tuan-tuan. Okey. Apa yang saya nak terangkan di sini? Okay, saya kecilkan sedikit. Nampak zigzag kecil ni atau besar, kecil sangat besar sikit. Right, zigzag ni adalah kedudukan 24 jam. Maknanya sehari. Kita tahu sehari. Dan risk aversion yang berlaku adalah dalam situasi yang menidakkan data-data berkala mereka. Ini semua bos dia jatuh dan dia naik balik. Dia naik balik. Patutnya dah lama jatuh. Kalau ikut UJ tu kat sini TP aku ni 105. Tak TP sampai sekarang. Atau tidak pun 105 lagi. 104 lah bawah sikit. Lihat satu support 106.95 yang belum lagi berjaya dipatahkan. Ni tuan-tuan, secara puratanya masa pun dah habis, dah lebih 2 minit. Jadi di kala isu pandemik ini, makroekonomi memang tewas. Puratanya tewas. Makroekonomi puratanya walaupun dia mencatat bacaan yang positif, tidak dalam keadaan yang terlalu skyrocket. Dan jika dalam keadaan yang negatif, ternyata dia semakin negatif terus nosedive. Itu kelebihan dia. Sebab dominasi utama dalam pandemik ini dia jatuh kepada dolar, bukan yen, bukan CAD, bukan CHF, bukan euro. Jadi kena faham kat situ. Right? So kenapa ada persoalan yang masih lagi bertanya, apa ni cikgu? Kalau kita tengok balik data ni kan dah nampak benda ni semua negatif. Kenapa tak nak jatuh? Ni saya dah terangkan malam ni apa sebab soalan itu. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, insyaAllah di hari dan waktu yang sama, salam Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kali inilah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Di saat kita pandemik, dan pandemik ini kita tahu banyak meluangkan masa kita di rumah sepatutnya, dan mudah untuk kita beribadah. Jangan dipikirkan sangat loss and control, tapi yang mustahak adalah pendekatan kita, dan kita bebas daripada kesibukan luar sedikit, insyaAllah mudah. Dan sekali lagi saya mohon ribuan ampunan maaf lahir dan batin atas segala salah silap saya selama ini dari saya lahir ke dunia ini hingga sekarang saya berada bersama dengan tuan-tuan, tak kira dalam bidang apa perkara sekalipun. Izinkan saya, doakan saya mendapat Ramadan yang mubarak pada tahun ini dan seterusnya. Begitu juga dengan tuan-tuan semua, pendengar semua, saya doakan mendapat Ramadan yang mubarak yang pada kali ini, dan ibadah yang terbaik ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi lebih baik trader yang terus profit di masa-masa akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Papai Sering. Baiklah, terima kasih Cikgu Yun atas perkongsian sebentar tadi. Ternyata padat, dan topik utama kita pada hari ini tentulah risk aversion. Aversion lah cikgu sebut dia. Aversion. Okey. Itu merupakan topik yang kita discuss pada hari ini. Jadi sebelum kita tamatkan, muka nampak tak muka? Sekarang nampak. Aduh. Tak boleh jangan cikgu. Alamak. Okey. Sebelum kita tamatkan segmen kita pada malam ni, marilah kita sama-sama bincangkan soalan kuis yang telah kita pop upkan di awal segmen kita, iaitu di antara pair berikut yang manakah dikategorikan sebagai risk aversion. Jadi kita dapat lebih kurang 30 respon, dan kalau kita tunjuk sekarang, majoriti memilih Euro USD sebagai jawapan kepada soalan ini. Jadi cikgu, boleh cikgu spend sedikit masa untuk membincangkan soalan kuis kita pada hari ini. Cikgu? Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, nampaknya kita mengalami masalah connection sedikit. Cikgu dengar suara saya? Okey, cikgu saya boleh dengar. ulas sedikit soalan kuis kita? Baik. Apa yang dijawab oleh majoriti memilih Euro USD sebagai jawapan, cikgu. Okey, boleh saya tahu yang paling tinggi dengan yang paling rendah? USD dan yang paling rendah AUD USD. AUD USD. Okey, jawapannya adalah USD JPY. Okey, jadi kalau kenapa jawab USD JPY? Ada juga lah, boleh kata 29%.
99%. Oh, saya tak nampak dia punya result. Jadi saya tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak tahu Okey, apa yang dimasukkan dengan paired reservation ni, bolehlah tonton semula siaran ulangan kita untuk segmen pada malam ini. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung segmen. Jadi segmen ini dikuasakan oleh XM, Big Fair and Human. Ternyata ada sebab mengapa 2.5 juta pelanggan memilih XM sebagai platform dagangan mereka. Jadi daftarlah akaun bersama XM di xm.com ataupun klik link di description untuk segera mendapatkan memulakan kerjaya dagangan anda bersama XM. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan esok kita ada segmen borak bersama Belintu yang bermula pada jam 9 malam. Dan sedikit makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, segmen kita berjalan seperti biasa, timing kita seperti biasa. Jadi kita boleh berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk bicara fundamental bermula 10.30 bersama Cikgu Yun dan saya Boboy CTC. Assalamualaikum dan salam Ramadan Al-Mubarak. bye-bye.